Kita ke Bumi Kenyalang. Fokus petang ini berkenaan pembukaan persimpangan bertingkat di Sri Aman di bawah projek Lebuh Raya Pen Borneo. Bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Persimpangan bertingkat di Sri Aman, satu-satunya persimpangan bertingkat di bawah kontrak pakej kerja WPC 4, projek Lebuh Raya Pen Borneo kini telah siap sepenuhnya. Ia telah dibuka kepada orang ramai bermula 31 Ogos lalu. Ia melibatkan kos pembinaan berjumlah 28.8 juta ringgit persimpangan sepanjang 1 kilometer dengan keluasan 19.4 hektar mula dibina September 2016. Persimpangan tersebut telah dirasmikan oleh Menteri Kanan Kerja Raya Dato' Sri Fadilah Yusof hari ini. Ditemui pemberita pada majlis berkenaan, beliau menjelaskan walaupun projek Lebuh Raya Pen Borneo kini telah mencapai 86% siap, namun perkembangan semasa hanyalah 1% setiap bulan. Sedangkan sebahagian besar projek tersebut dijadual siap pada penghujung tahun ini. Oleh yang demikian, pihaknya bersama-sama dengan Jabatan Kerja Raya Sarawak, pihak perunding dan kontraktor akan berbincang bagi mencari mekanisme untuk mempercepatkan kerja-kerja pembinaan. I know ada challenge sikit disebabkan satu, rantaian bekalan yang tidak mencukupi bahan bekalan, bahan binaan. Kedua, dari segi pekerja. Ketiga, kos material yang begitu tinggi. Mungkin sebab itu banyak adjustment yang paksa dibuat oleh para contractors. But we will look into all that aspect. Yang penting ialah komitmen untuk kita pastikan dapat siapkan mengikut apa yang telah kita anggarkan. Jelas Dato' Sri Fadilah lagi, walaupun sebahagian besar projek tersebut dijadual siap penghujung tahun ini, terdapat 3 seksyen yang dijangka akan siap lebih lewat, iaitu pada suku pertama tahun depan. Ini termasuklah seksyen Bukit Begunan di Sri Aman yang berdepan pelbagai cabaran seperti faktor muka bumi yang tidak sesuai dan memerlukan pengolahan semula reka bentuk. Baik, sementara itu, pada majlis berasingan, Menteri Kanan Kerja Raya Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kos siling bagi pembinaan projek Fasa 2 Jalan Penghubung Sarawak-Sabah SSLR dan projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB dijangka membabitkan peruntukan siling berjumlah 12 bilion ringgit. Dato' Sri Fadilah Yusof berkata unjuran kos bagi kedua-dua projek terbabit bagaimanapun belum dimuktamadkan sehingga kajian lengkap ke atas 2 projek tersebut dalam masa terdekat. Ya, siling bukan kos projek. Kos projek akan hanya dimuktamadkan setelah value management dan value engineering dibuat. Beliau menjelaskan 2 projek tersebut antara projek utama Kerajaan Persekutuan yang sedang dilaksanakan di Sarawak. Beliau mendedahkan projek SSLR yang akan memasuki fasa kedua pada awal tahun depan itu akan menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa melalui Brunei. Katanya, ia dijangka mengambil tempoh selama 3 hingga 5 tahun untuk disiapkan. Dato' Sri Fadilah ditemui pemberita selepas majlis libat urus bersama media di Kuching. Dalam pada itu, kemajuan projek Lebuh Raya Pen Borneo kini mencapai 86.54% siap. Tahun ini, beberapa lagi seksyen dalam Lebuh Raya itu akan dibuka dan 3 seksyen iaitu di Sarike, Bukit Begunan serta Lambir dijangka siap tahun hadapan. Kerajaan telah melakukan kajian berhubung penambahbaikan institusi reformasi iaitu melibatkan pemisahan peranan dan jawatan pendakwa raya daripada Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ini termasuk dari sudut implikasinya kepada kerajaan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menegaskan perkara tersebut tidak seharusnya dipandang mudah walaupun telah dilaksanakan oleh banyak negara-negara Commonwealth. Ini kerana dianggarkan sebanyak 19 undang-undang sedia termasuk perlembagaan perlu dipindah bagi membolehkan peranan dan jawatan pendakwa raya daripada Peguam Negara dipisahkan. Justru katanya tempoh untuk pelaksanaan akan mengambil masa kerana melibatkan banyak rang undang-undang RUU yang perlu diluluskan. Jadi kita melihat bahawa memang ada kebaikan untuk pemisahan itu dibuat. Tetapi daripada sudut kosnya ada juga. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan wang deposit pembelian tanah Masjid Darul Ehsan di Kampung Sejingkat Kuching.
Semalam, seorang saintis politik, Profesor Wong Chin Huat, yang dilaporkan oleh sebuah akhbar nasional dipetik sebagai berkata, pemisahan jawatan dan peranan pendakwa raya daripada peguam negara paling diperlukan sebelum pilihan raya umum ke-15 supaya bebas daripada sebarang campur tangan politik. Pada majlis tersebut, Dato' Sri Wan Junaidi menyampaikan cek replika wang deposit sebanyak RM25,000 kepada dua pemilik tanah berkenaan bagi pembelian tanah untuk membina tempat letak kenderaan. Pembelian tanah tersebut yang menelan kos RM250,000 dibiayai oleh kerajaan negeri, manakala kerajaan persekutuan telah meluluskan sebanyak RM2.5 juta untuk pembinaan semula Masjid Darul Ehsan. Petugas barisan hadapan di bahagian zon utara terus dihargai dengan peranan penting mereka dalam menangani wabak COVID-19 yang melanda 2 tahun lepas. Timbalan Premier yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata ramai petugas barisan hadapan yang mengorbankan masa mereka untuk bertugas demi kesejahteraan masyarakat. Dato' Amar Douglas menjelaskan kerajaan sememangnya prihatin terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan rakyat termasuk penduduk di kawasan luar bandar. Beliau juga menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang bertungkus lumus dalam memastikan semua penduduk di negeri ini mendapat vaksin dan juga dos penggalak dengan memperuntukkan RM300 juta digunakan sepanjang memerangi COVID-19. Beliau berucap merasmikan majlis penghargaan petugas barisan hadapan COVID-19 Zon Utara di Miri. Pada majlis tersebut, lebih 1,000 petugas barisan hadapan daripada pejabat daerah, hospital, pejabat kesihatan, bomba dan polis dari kawasan Bintulu, Miri dan Limbang menerima sijil penghargaan. Warga pendidik di Sarawak digesa untuk terus kekal relevan dalam dunia pendidikan dengan sentiasa mengikuti perkembangan semasa global. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagawiin berkata, adalah penting bagi mereka mempersiapkan diri dengan ilmu terkini agar lebih berdaya saing dengan negara maju lain di seluruh dunia. Datuk Roland berkata demikian mewakili Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pada perasmian persidangan perwakilan dui tahunan Kesatuan Guru Sarawak STU ke-26 di Kuching. Ke arah itu, Datuk Roland memberitahu kerajaan Sarawak akan terus komited dan sentiasa bekerjasama dalam menyokong agenda pendidikan negara serta pembangunan warga pendidik di negeri ini. Dalam pada itu, beliau turut menyeru lebih 28 anggota STU untuk terus menjadi model dan memberi keyakinan kepada semua guru di Sarawak agar agenda pendidikan di negeri ini dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Jelasnya ia sejajar dengan keperluan Sarawak terhadap guru yang boleh membina kebolehan dan kecekapan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk memenuhi permintaan pasaran kerja dalam era revolusi industri 4.0. Saudara, walaupun berfungsi sebagai institusi kemahiran dan latihan, Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex tetap mahu mengambil peranan menangani gejala sosial iaitu masalah dadah di negara ini. Timbalan Pengarah Akademi Industri Sentex, Dr. Nadia Natra Musa berkata, Karnival Sehat Bebas Dadah, satu inisiatif daripada Sentex Betong untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Menurut Dr. Nadia Natra, gejala penyalahgunaan dadah bukan satu masalah baru tetapi telah lama membelenggu masyarakat. Untuk itu, jelasnya Sentex juga mahu terlibat dan bekerjasama dengan agensi lain dalam memerangi gejala sosial tersebut. Katanya, dari sudut lain, program seperti itu dapat dijadikan sebagai landasan untuk merapatkan hubungan institut berkenaan dengan komuniti setempat. Dr. Nadia Natra berucap pada Karnival Sehat Bebas Dadah Sentex Betong di Betong. Program anjuran bersama Pemadam Negeri Sarawak itu dirasmikan Pegawai Daerah Betong Alfred Geling Ason. Antara aktiviti yang diadakan sepanjang program sehari itu termasuklah pameran oleh agensi kerajaan, ceramah kesedaran penyalahgunaan dadah, Community Technical Outreach Program seperti kursus jahitan beg tangan serta pembuatan kraf tangan. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih, Buma.